Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook serta follower di page Ramina Umar. Saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum pada semua. Dan hari ini merupakan hari seterusnya dalam minggu ni, hari Selasa. Jadi seperti yang saya maklumkan, saya ambil satu tempoh masa ni sekitar dalam 5 ke 10 minit ni untuk bawakan satu lagi bahagian dalam konteks perbincangan urus business enterprise. Jadi sebelum ini, semalam saya sudah naikkan satu video FB Live semalam. Saya sudah bawakan satu senario tentang bagaimana sebuah pengurusan business enterprise dengan partner. Jadi pagi ni saya bawakan saya bawakan senario yang kedua. Senario yang pertama semalam itu sebenarnya ada banyak lagi yang orang kata pecahan ataupun kepelbagaian elemen dalam tu, tetapi hari ini saya akan bawakan satu lagi untuk satu lagi orang kata senario yang boleh kita bawa untuk sedikit perbincangan. Terima kasih kepada tuan dan puan yang sempat masuk, boleh sertai live ni. Encik Bob, Waalaikumsalam. Dan sesiapa yang masuk kemudian ni boleh terus masuk, dan sekiranya tuan dan puan menonton rebroadcast kepada live ni, juga boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, kerana mungkin perbincangannya ringkas dan pendek, tetapi ada beberapa elemen yang mungkin boleh diaplikasikan dan diambil kira dalam pengurusan business enterprise masing-masing. Baik, okey. Terus kepada apa yang saya letakkan topik di situ adalah kita ambil satu senario di mana satu business enterprise diuruskan oleh dua orang partner. Jadi kebanyakan business enterprise ada beberapa orang partner, yang biasa kita jumpa adalah dua. Biasa. Jadi pernah paling banyak saya jumpa 6, tetapi rakan saya kata ada lagi puan yang banyak, 10 orang. Jadi apabila adanya partners ini, maka saya bawakan untuk yang video kedua ni, Facebook Live kali ini, saya bawakan satu senario di mana partner A bersetuju jaga akaun. Ini persetujuan awal, entah macam manalah masa dia mula bisnes tu kan. Dengan lesen enterprise tu, dia buka satu bisnes dengan lesen enterprise, dan dia kata partner A setuju jaga akaun, partner B setuju jaga bahagian operasi. Tapi tuan dan puan, dalam banyak keadaan lah yang kita jumpa, tak kira bisnes apa, sama ada kedai makan ke, catering ke, restoran ke, kedai jual baju ke, ataupun kita jual gadget ke, kita jual apa-apalah, maksudnya tidak kira apa juga jenis bisnes yang kita jalankan, ini akan timbul cepat atau lambat sahaja. Tetapi ramai yang bertanya pada saya ni biasanya akan masuk sekitar 3 tahun atau 4 tahun akan ada isu ni. Akan ada isu begini. Dia sebut begini, puan, partner A jaga akaun saya, iaitu partner B jaga operasi. Tetapi masalahnya timbul apabila tidak puas hati di antara partner A dengan partner B. Partner A jaga akaun katanya, partner B jaga operasi katanya, tetapi tidak ada selisih. Saya ambil satu senario ni, ada selisih di mana partner B apabila jalankan operasi, dia rasa dia penat, dia buat banyak sangat. Dia buat, termasuklah dia buat sales, dia buat marketing, dia buat customer service, lepas tu dia buat apa orang cakap, mencari raw materials, katalah kalau kedai makan dia yang pergi pasar, maksudnya begitu. Jadi dia kata partner dia yang seorang tu hanya jaga akaun saja. Jaga akaun saja. Jadi kadang-kadang bila dia nak jalankan operasi, bila dia nak buat sales and marketing, partner A tak benarkan bajet dikeluarkan ataupun tak bersetuju dengan perbelanjaan yang diperlukan oleh partner B yang menguruskan operasi sepenuhnya. Daripada nak buat nak create customer sampailah closing, partner B yang buat. Jadi apabila ini berlaku masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, biasanya salah seorang partner akan cuba mencari jalan penyelesaian. Biasanya salah seorang, dia jarang dua-dua nak selesaikan. Biasanya salah seorang yang akan initiate benda tu. Jadi apa berlaku tuan dan puan, sebenarnya ini adalah, kita nak kata isu klasik pun bukan, tetapi adalah biasa. Bukan hanya dalam enterprise sebenarnya. Kadang-kadang dalam PLT, even dalam Sdn Bhd pun ada isu begini. Jadi pertama sekali soalan saya. Pertama sekali soalan saya, sekiranya dalam keadaan itu, pertama sekali saya nak tanya bahawa apakah sebenarnya persetujuan asal? Dia kena berbalik. Apa-apa pun tuan dan puan, dia berbalik kepada persetujuan asal. The beginning. Kalau kita kata tentang niat tu tadi, tetapi kita lihat semula dalam konteks persetujuan. Apakah yang dipersetujui di peringkat awal tu tadi? Adakah partner A itu setuju jaga akaun sebab dia bawa duit saja? Sebab dia yang buat duit?
ataupun sebab dia ada background account. Macam mana? Apa orang kata asalnya persetujuan partner A itu jaga akaun dan partner B jaga operasi? Adakah kerana partner A itu memang letak duit, jaga akaun? Kadang-kadang partner B pun bawa duit juga, letakkan duit juga, letakkan modal. Jadi apakah kerana partner B yang ada kepakaran? Contoh kalau dalam kes restoran, partner B yang pandai masak. Contohlah partner B yang boleh create menu contoh, ataupun partner B yang banyak network untuk dapatkan job-job memasak contoh begitu. Jadi itu kena dilihat semula mengapa persetujuan itu berlaku, mengapa partner A jaga akaun bukan partner B, begitu. Jadi apabila kita nampak tu partner ni A dan B ni duduk semula dan revise, adakah perkara-perkara tertentu perlu disemak? Pertama, apakah pengurusan akaun itu sudah betul, di mana partner B pun memberi laporan operasi dan partner A pun memberi laporan keuangan. Jadi apabila operasi di bahagian contoh, di bahagian sales and marketing perlukan bajet marketing contoh, maka sepatutnya partner A faham dan partner A boleh menyusun keadaan keuangan semasa itu untuk suit kepada keperluan untuk buat perbelanjaan khusus kepada aktiviti marketing. Jadi sekiranya ada ketidaksefahaman itu sebenarnya tuan dan puan dia bermula kepada tak mahu duduk berbincang tu. Dan kalau saya sebut terus adalah kerana bersangka-sangka. Sangka-sangka lah, maksudnya apakah ada satu polisi ataupun satu rutin untuk bermesyuarat. Contoh sebulan sekali mesyuarat. Sebulan sekali mesyuarat untuk tengok laporan kewangan, untuk tengok laporan operasi. Untuk dalam operasi tu ada banyak sebab dia akan bermula daripada orang kata aktiviti marketing sampailah kepada aktiviti orang kata after sale service tadi tu. Dia panjang jadi antaranya yang penting adalah deliverables tadi bahagian operasi. Jadi apabila dilihat situ pengurusan akaun hanyalah sebahagian daripada bahagian operasi sebenarnya. Tetapi bila partner A dan partner B mengasingkannya, jadi partner B dah rasa berat kerana dia yang jaga operasi, dia jaga banyak. Partner A hanya jaga akaun sebahagian daripada operasi. Jadi ini antara isu yang timbul antara partner apabila satu tidak ada review selepas 2-3 tahun tu kena review tuan dan puan tentang bisnes kita tu, tentang job scope kita sebagai pemilik, sebagai owner, kena review. Adakah akaun itu masih lagi perlu partner A yang buat? Contoh, apakah dah perlu ambil staff contoh, atau di bahagian operasi apakah partner B yang masih terus melihat keseluruhan bahagian operasi? Adakah perlu ada switch of role antara partner A dan partner B? Jadi perkara-perkara ni sebenarnya yang pertama sekali perlu review semula apa perjanjian asal dan apakah perubahan yang diperlukan, dan seterusnya ada step-step lain sehinggalah adanya penyusunan struktur organisasi dalam business enterprise kita. Tuan dan puan, kita tak payah tunggu nak jadi Sdn Bhd baru ada organizational chart lah, baru ada business structure lah, jangan. Meskipun kita mula pada day one sekalipun, sediakan. Kerana kita tahu kita akan review selepas tahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun mungkin setiap kuartal kita kena review perkara-perkara itu berdasarkan situasi bisnes kita tu. Kalau bisnes kita tu cepat, bisnes kita tu laju, maka banyak kalilah kita cepatlah review tu tadi. Tapi kalau bisnes kita tu mungkin ambil masa, maka ikut pace bisnes kita tu tuan dan puan, dan ikut juga bagaimana rancangannya. Jadi apabila partner A dan partner B ada rasa tidak selesa dan tidak bersetuju, dia berbalik semula kepada perbincangan yang saya bawa semalam. Dia akan jadi lebih kompleks kalau partner A dan partner B tu ada hubungan emosi. Hubungan emosi ni termasuklah hubungan kekeluargaan, hubungan sebagai pasangan itu semua akan termasuk dalam tu. Tetapi saya saya tidak akan bawa perbincangan hari ini dalam Facebook Live ini dalam konteks itu, tetapi lebih kepada membawakan satu senario kepada tuan dan puan untuk lihat semula. Sekiranya tuan dan puan berada dalam situasi itu, bawa lihat semula yang saya sebut tadi, lihat semula mengapa sebenarnya partner A yang buat tu, kenapa partner B buat yang ini, perlukah direview, perlukah disusun semula struktur itu. Jadi itu antara yang pertama. Tetapi sebenarnya tuan dan puan, seterusnya ada perkara-perkara yang kita perlu lihat juga, iaitu antaranya ialah penyusunan kerja, scope of work, dan juga mahu tak mahu akhirnya ketidakpuasan hati ini antara partner. Bottom line tuan dan puan adalah tentang apa yang mereka dapat pada akhirnya. Saya berterus terang, mana-mana bisnes akhir sekali tuan dan puan akan lihat bottom line. What is your takeaway every month? Maksudnya apa yang tuan dan puan akan bawa pulang pada setiap bulan dalam bentuk ringgit.
secara jujur saya sebut begitu. Ini sebenarnya bottom line tu, maksudnya perkara dasar sebenarnya yang menjadikan semua ni jadi tak selesa, tak puas hati. Tetapi sekiranya itu bukan isu, bermakna ada situasi satisfaction. Katalah semua dah happy, sebenarnya tiap-tiap bulan semua orang dapat gaji, orang kata gaji yang mencukupi. Contoh, mungkin sebagai pemilik tiap-tiap bulan take away pay sampai 10,000 seorang contohnya lah. Bagi saya besar lah, tapi kalau bagi tuan dan puan tak besar, saya tak tahulah. Tapi secara average-nya, kalau kata take away setiap pemilik 10,000 sebulan, katalah gaji sampai macam itu, maksudnya okey lah kan. Tetapi ada lagi rasa tak puas hati, itu maksudnya ada isu lain di belakangnya yang berkenaan dengan satisfaction. Dan satisfaction ini datang daripada banyak elemen lain, termasuklah hak milikan, dan yang kedua tentang nilai kerja. Kadang-kadang dia tu rasa saya sepatutnya pemilik yang banyak, lebih banyak. Dia jadi tak puas hati gitu. Yang kedua, apa saya sebut tadi, satu tadi hak milikan kan. Satu lagi ni kuasa. Dari segi kepuasan hati dia tu, sama ada dia tu ada kuasa penuh ataupun kuasa yang sesuai untuk dia buat keputusan. Kalau dia dalam operasi, dia sepatutnya ada kuasa untuk buat keputusan operasi. Kalau di bahagian kewangan, dia sepatutnya ada keputusan untuk buat keputusan kewangan. Kalau dia jaga sales and marketing, sepatutnya dia ada kuasa untuk buat keputusan dalam hal-hal sales and marketing. Jadi tuan dan puan, perbincangan ini mungkin akan jadi panjang. Jadi atas sebab itulah tuan dan puan, saya tawarkan sesi perbincangan. Sebenarnya sesi itu adalah sesi perbincangan secara online melalui grup Facebook sahaja. Jadi tuan dan puan tak perlu risau, kerana perbincangan adalah berdasarkan teks dan video. Dan kemudian baru kita akan ada satu sesi FB Live untuk perbincangan begini, dan lebih sesuai live dalam room lah. Dan saya gunakan Facebook sahaja kerana rata-rata tuan dan puan akses kepada Facebook ini lebih mudah berbanding daripada yang lain-lain sekiranya tuan dan puan berada di luar kawasan. Okey, capaian internet kita di Malaysia sebenarnya tak bagus. Tapi tak apa, kita masih lagi bersyukur kerana masih ada lagi kawasan-kawasan tertentu yang capaian internetnya laju dan bagus. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang masuk dalam sesi ini. Kita sama-sama doakan kepada keselamatan semua orang seluruh Malaysia, rakan-rakan kita di Sabah dan di utara terutamanya, yang juga rakan-rakan di Sabah yang sedang hangat untuk pilihan raya negeri. Jadi kita doakan yang baiklah, kerana itu semua sebenarnya rakan-rakan kita juga, rakan-rakan kita juga, walaupun mereka berada di luar Selangor ataupun mereka berada di lokasi-lokasi lain, mereka tetap juga sahabat-sahabat kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah saya akan susuli dengan posting di Facebook dan juga video Facebook Live. Untuk esok kita akan kita akan bincangkan sikit lagi tentang senario yang ketiga. Jadi untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.